Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. 12 Disember 2014 bersama saya Simsui dalam BES 510 edisi 5 petang. Malaysia Airports Holdings Berhad MBHB kini dalam peringkat penelitian dan perbincangan untuk menjawab isu yang dibangkitkan Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC berhubung kedakwaan kegagalan menimbang siklus KLIA-2 sebagai lapangan terbang kos rendah. Ia dikatakan telah meningkatkan perbelanjaan operasi syarikat pengendali penerbangan itu. Menurut pengarah urusannya, Datuk Bali Syam Ghazali, MBHB akan memberikan jawapan secepat mungkin. Dan dalam perkembangan berkaitan isu pemadapan di apron KLIA-2 tidak menjejaskan operasi di lapangan terbang tersebut. Kerja-kerja pembaikan telah dijalankan sejak Jun lalu. Sementara itu, semua penumpang AirAsia digesa menggunakan perkhidmatan daftar masuk layan diri menerusi laman web atau peranti mudah alih sepanjang musim cuti ini. Ia bagi mengelakkan kesesakan di kaunter. Dalam satu kenyataannya, AirAsia memaklumkan peningkatan ketara bilangan penumpang ketika musim cuti ini mungkin menjejaskan pergerakan serta menyebabkan kelewatan ketibaan penumpang di pintu yang ditetapkan. Saham Malaysia Airlines System Berhad MBS rendah di pasaran utama hari ini. Pada 12.30 tengah hari, saham syarikat penerbangan nasional itu turun setengah sen kepada 26.5 sen dengan 50.5 juta lot diniagakan. Saham itu yang diniagakan cergas dibuka pada 26.5 sen berbanding 27 sen pada sesi penutup semalam. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan 14 Januari depan untuk pendengaran rayuan pihak pendakwaan terhadap keputusan melepaskan dan membebaskan bekas Ketua Pegawai Eksekutif SME Bank Datuk Ismail Zakaria. Ia bersabit 4 pertuduhan bertindak di luar bidang kuasanya meluluskan pinjaman berjumlah RM175 juta. Tindakan itu didakwa dilakukannya antara 20 September dan 21 Oktober 1997. Baiklah, seterusnya saya serahkan kepada Kamal dan juga Nolela untuk lebih banyak perkembangan dari seluruh negara menerusi Nasional 5. Saya Simsui, jumpa lagi pukul 6 nanti. Harga minyak dunia jatuh di bawah paras $60 setong. Polis kenal pasti lebih 10 individu terlibat kes senjata api tiruan di Sabah. 18,253 peminjam PTPTN tampil bayar balik pinjaman dalam tempoh sebulan. Sana sini, rakyat Terengganu masih lagi bercakap mengenai bajet Terengganu 2015 yang dibentangkan Menteri Besar Datuk Ahmad Razif Abdul Rahman Isnin lepas. Bajet dengan anggaran peruntukan RM2.37 bilion bertemakan melestarikan budi memacu ekonomi, mengambil kira semua sektor dan lapisan masyarakat negeri. Ikuti kupasan lanjut bersama saya sebentar lagi. Fokus dari negeri di bawah bayu hari ini, klinik rawatan kesakitan yang dibuka di Hospital Queen Elizabeth HQE2 Kota Kinabalu berjaya membantu para pesakit yang selama ini berdepan kesakitan kronik. Jumpa saya seketika nanti untuk laporan penuh. Teruskan dengan rakan penyampai di Sarawak. Silakan. Serangan nyamuk Aedes pembawa demam denggi semakin mencabar kewibawaan kita dalam menanganinya. Ini telah mendorong sekumpulan pendidik Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS mengkaji kaedah memerangi penyakit itu. Denggi dan hasil pendidikan itulah yang menjadi fokus kita petang ini. Ikuti laporannya bersama saya, Amalina Haji Mak Zamri, langsung dari Studio B RTM Kuching seketika nanti. Baik saudara, polis mengenal pasti lebih 10 individu dipercayai pemilik atau pembeli senjata api tiruan susulan satu kes tangkapan dan rampasan senjata api tiruan di kawasan Kelombong dekat Kota Kinabalu baru-baru ini. Kesemua individu itu diberi tempoh seminggu bermula hari ini untuk tampil menyerahkan senjata api tiruan tersebut. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Ketua Polis Daerah ACP M. Chandra berkata, selepas 18 Disember ini, mereka yang gagal menyerahkan senjata tiruan tersebut akan berdepan tindakan undang-undang.
untuk sebarang urusan penyerahan boleh berhubung dengan ASP Hamizi, H-A-M-I-Z-I, Halim, Hamizi Halim, di nombor telefon 019 899 8671 atau terus berhubung dengan saya sendiri di talian hotline 221191. Suspek yang gagal menyerahkan senjata masing-masing boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 36 dalam kurungan 1 Akta Senjata 1960. Jika disabit kesalahan, mereka boleh dipenjara tidak lebih 1 tahun atau didenda tidak lebih RM5,000 atau kedua-duanya. Menurut ACP Chandra, setakat ini 2 lelaki telah menyerahkan senjata api tiruan jenis pistol di Balai Polis Karamunsing pada 2 dan 4 Disember lalu. Seorang pelajar UiTM jengka maut manakala 3 beranak termasuk wanita mengandung cedera parah dalam kemalangan melibatkan 2 buah kenderaan di Jalan Kota Baru, Rantau Panjang pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kota Baru, ACP Rohaimi Mat Isa, ketika dihubungi berkata mangsa yang meninggal dunia dikenali sebagai Abdul Hadi Muhammad Arifin, 19 tahun, selepas mengalami kecederaan parah di kepala, manakala 3 mangsa lain yang menaiki sebuah kereta dipandu seorang lelaki, isteri dan seorang anaknya belum dapat dikenal pasti identiti mereka. ACP Rohaimi berkata kejadian berlaku pukul 11 pagi melibatkan 2 buah kenderaan dari arah bertentangan selepas mangsa cuba memotong kenderaan dari arah Pasir Mas Kota Baru dan melanggar sebuah kereta Myvi yang dipandu seorang lelaki dari arah Kota Baru Pasir Mas. Katanya orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian diminta tampil membantu siasatan. Sementara itu, menurut abang mangsa Asruddin Muhammad Arifin, Abdul Hadi keluar dari rumah petang semalam dan hanya mengetahui adiknya terlibat kemalangan pukul 12 tengah hari tadi. Waris tak dapat lagi. Itu baru rumah. Sore diri lah. Dia turun dalam pukul berapa je mai? Dia tak payah nak pergi mana? Tak. Sore? Menurut seorang saksi, Muhammad Sabri Jali, mangsa sempat meminta tolong kerana tersepit dan meninggal dunia setengah jam kemudian. Tadi masa saya sampai tempat kejadian, si mati tu belum mati lagi, minta tolong apa saya cuba nak buka pintu tak boleh. Tu kau dengan bomba datang. 3 mangsa yang mengalami kecederaan kini dirawat di unit rawatan rapi Hospital Raja Perempuan Zainab II. Seorang anggota polis ditemui mati dengan kesan tembakan di bahagian kepala di rumahnya di Labuan awal hari ini. Ketua Polis Daerah Labuan Superintendent Azhar Osman berkata Lance Corporal Muhammad Sobri Abdul Rahman, 29 tahun, ditemui mati 12.20 pagi tadi selepas menjalankan tugasan rondaan. Beliau meninggal dunia di tempat beliau menunaikan solat. Turut ditemui sepucuk pistol separa automatik jenis Walter P99. Muhammad Sobri yang berasal dari Gerik Perak meninggalkan seorang isteri dan seorang anak perempuan berusia 2 tahun. Menurut Superintendent Azhar, Muhammad Sobri bergiat aktif dalam sukan, merupakan pelatih perarakan dan pengadil futsal pada Sukan Persahabatan BIMP EAGA yang baru berakhir. Jenazah Kopral Azman Cik Soh, 34 tahun yang meninggal dunia Sabtu lalu ketika menjalankan misi pasukan pengaman sementara Bangsa-Bangsa Bersatu UNIFIL di Lubnan selamat dikebumikan malam tadi di Tanah Perkuburan Islam Kampung Tegayung, Melur, Kota Baru. Majlis dihadiri kira-kira 500 orang terdiri daripada ahli keluarga serta pegawai dan anggota tentera. Irham yang bertugas di Regimen 11 Gerak Khas di Kem Sungai Udang, Melaka meninggalkan seorang isteri, Fatimah Senik, 32 tahun dan 3 orang anak berusia antara 3 hingga 7 tahun. Terdahulu, jenazah dibawa pulang dari Lubnan menggunakan pesawat awam tiba di KLIA jam 2.30 petang. Jenazah kemudiannya dibawa ke Pangkalan Udara TUDM Subang sebelum diterbangkan ke lapangan terbang Sultan Ismail Petra. Sementara itu, Ibu Azman, Hazimah Jusoh, 60 tahun berkata,
Beliau bersyukur segala-galanya berjalan dengan lancar dan arwah selamat dikebumikan. Beliau juga reda dengan ketentuan ilahi. Ratu 3 bulan tu, makcik duk risau dia pasal orang itu tu. Masa dia gila benar ni, makcik tak risau dia. Tak risau. Macam muka dia minta satu pun tak esok, makcik gata juga dia. Gitu ya. Kali tu akhir tu. Kali tu akhir dia minta juga suruh mek ngayo pergi tak apa, tak mek pergilah. Anggota Malbat 8502 yang menjalankan misi UNIFIL di Lubnan itu meninggal dunia selepas tidak sedarkan diri secara tiba-tiba ketika bertugas. Allahyarham yang mula menjalankan tugas di negara berkenaan sejak 18 September lalu, kemudiannya dibawa ke Hospital Level 1 Malbat untuk rawatan sebelum dihantar ke Hospital Level 2 Nakura. Bagaimanapun, kira-kira jam 10.45 waktu tempatan, anggota berkenaan disahkan meninggal dunia oleh pakar perubatan hospital berkenaan. Berdasarkan laporan forensik Hospital Rafiq Hariri Beirut, mendapati punca kematian anggota tentera berkenaan disebabkan kegagalan jantung untuk berfungsi. Pengamal media diminta mengelak daripada menyebarkan berita-berita berbaur perkauman serta menyentuh sensitiviti agama bagi memelihara perpaduan dan kemakmuran di negara ini. Ya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Joseph Kuruk berkata, menerusi ruang kebebasan yang diizinkan, media perlu mengambil sikap proaktif dan memegang prinsip beretika dalam menyebar luas maklumat yang menyentuh isu-isu perpaduan rakyat. Penulisan berita, rencana dan artikel yang komprehensif serta menyentuh isu-isu perpaduan secara tidak langsung mampu memberi satu nilai tambah kepada pengukuhan pemahaman serta kesedaran rakyat mengenai kepentingan memelihara kestabilan dan keamanan yang sedang dikecapi. Tan Sri Joseph Kuruk berucap dalam majlis bersama media Sabah anjuran Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Sabah JPNIN di Kota Kinabalu. Beliau juga berkata, sebagai rakan kongsi dalam perpaduan, media perlu sentiasa memastikan setiap mesej yang disalurkan lebih bertanggungjawab serta dapat disampaikan secara lebih berkesan kepada rakyat. Tan Sri Joseph terus mengumumkan JPNIN akan mewujudkan suatu anugerah tahunan bagi menghargai hasil penulisan dan penerbitan yang mengetengahkan isu perpaduan negara dan integrasi nasional dalam media masa. Nilai kemanusiaan merupakan salah satu elemen yang diperlukan dalam memastikan pertumbuhan masyarakat yang moden serta makmur. Menurut Profesor Sastra Inggeris Universiti Oxford, United Kingdom, Profesor Jonathan Bate, nilai tersebut sama pentingnya dengan ilmu sains, kejuruteraan dan teknologi. Menurut Rektor College Worcester itu, nilai kemanusiaan mempunyai potensi dalam mengubah lanskap dunia dalam pelbagai bidang termasuk politik, nilai kekeluargaan, kesihatan, ekonomi dan alam sekitar. This is something that the humanities can very directly contribute to one of the great problems of the world today. We're always aware of the way in which the climate is affected by human activity. But to know that that phenomenon has a history can help us to address it with a wider understanding. Beliau menyampaikan syarahan khas bertajuk Why Humanity Needs Humanities in the 21st Century di Universiti Malaya Kuala Lumpur. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan menghadiri syarahan khas tersebut. Turut hadir Menteri Pendidikan II Datuk Seri Idris Jusoh. Pinjaman lebih cepat dan mudah bakal diperkenal Amanah Ikhtiar Malaysia AIM untuk membantu peniaga kecil memulakan perniagaan. Inisiatif baru itu diharap dapat membolehkan lebih ramai golongan peniaga menambah modal pusingan perniagaan, seterusnya membantu meningkatkan pendapatan. Setakat ini, AIM telah memberikan kemudahan pinjaman kepada 346,000 sahabat AIM di seluruh negara. Terima kasih kepada Amanah Ikhtiar Malaysia kerana dengan adanya Amanah Ikhtiar Malaysia ini dia membantu usaha peniaga kecil macam kami ni yang memerlukan modal untuk berniaga. Sebab kami semua ni pada anak-anak jati Langkawi orang susah. Jadi dengan bantuan AIM ni lah saya memang amat berterima kasih dengan AIM.
Sementara itu, pengerusi lembaga AIM, Dr. Zubir Harun berkata pihaknya akan menambah jumlah pembiayaan mudah dari RM20,000 ketika ini kepada RM50,000 mulai awal tahun depan. Saya juga ingin saya maklumkan dalam ini juga bahawa pinjaman kepada peminjam kita ditingkatkan daripada RM50,000 ke RM100,000. Tetapi ini memerlukan cagaran seperti mana-mana institusi perniagaan lain. Tetapi yang RM20,000 itu tidak perlu cagaran lagi. Itu memang sudah diamalkan pada ketika ini. Tanah terbiar cukup ramai, cukup banyak. Dr. Zubir ditemui media selepas majlis perasmian Kelab Usahawan AIM di Langkawi. Hasrat seorang usahawan pekasam daging dan ayam meningkatkan pengeluaran produknya tercapai apabila menerima bantuan RM10,000 menerusi program pembiayaan Putra. Liana Muslim, usahawan kecil-kecilan yang memasarkan produk secara talian antara 111 usahawan muda di Pulau Pinang yang menerima dana tanpa faedah oleh Majlis Amanah Rakyat MARA. Bermulakan modal sebanyak RM10 dengan menjalankan perniagaan di rumah tidak mematahkan semangatnya untuk menceburi bidang perniagaan. Katanya dana yang diberikan oleh kerajaan amat membantu usahawan muda sepertinya. Saya dapat pinjaman RM10,000. So dalam pinjaman ni saya akan besarkan lagi lah, insya-Allah buka kilang dan untuk beli peralatan lah untuk goreng beras kan, sebab selama hari ni saya buat secara manual lagi. Selain Liana, usahawan salon rambut Mastura Idris tidak terkecuali menerima bantuan sama. Saya terima sebanyak RM10,000. So saya menerima bantuan ni untuk mengembangkan saya punya perniagaan lah dalam bidang salon kecantikan rambut. So harapan saya supaya saya dapat mengexpand lagi bisnes saya dan boleh pergi ke nationwide lah. Sebanyak RM1.13 juta dana diperuntukkan untuk program pembiayaan Putra di Pulau Pinang tahun ini. Kesemua pembayaran dibuat sejak Julai lalu. Pembiayaan Putra juga terbuka kepada pemohon bawah 40 tahun. MARA Pulau Pinang menjangkakan pada tahun hadapan permohonan untuk Putra meningkat kerana mendapat sambutan yang menggalakkan. Orang kata bergantung kepada peruntukan yang ada. Jadi insya-Allah 2015 kita tunggu peruntukan 2015 yang untuk kalau sekiranya banyak kita tengoklah macam mana. Insya-Allah. Bergantung kepada permintaan pada tahun ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyampaian cek pembiayaan Putra oleh anggota Parlimen Kepala Batas. Harga minyak di pasaran Asia terus jatuh selepas berjenam 40% sejak bulan Jun lalu ke bawah paras $60 setong. Harga minyak mentah di pasaran West Texas Intermediate yang menjadi penanda aras harga di Amerika Syarikat bagi penghantaran bulan Januari jatuh 66 sen kepada 59.29 US dollar. Harga minyak bagi kontrak hadapan di pasaran New York itu buat pertama kali jatuh di bawah $60 sejak Julai 2009. Manakala di United Kingdom, harga minyak Brent jatuh 29 sen kepada $63.39. Harga minyak mentah bagi kedua-dua pasaran itu menjunam selepas mencapai paras puncak $106 dan $115 pada Jun tahun ini. Kejatuhan harga minyak itu ada kaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang perlahan di China, Jepun dan Eropah. Ia ditambah dengan pendirian OPEC yang mahu mengekalkan tahap pengeluaran walaupun bekalan minyak dunia mencukupi. Bank Muamalat Malaysia Berhad akan mengambil langkah berhati-hati dalam memberi pembiayaan kepada industri minyak dan gas. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Reza Shah Abdul Wahid berkata, langkah ini bagi mengurangi pendedahan kepada industri tersebut yang berdepan dengan kejatuhan harga minyak mentah dunia. I think moving forward is going to be challenging. We have seen the oil and gas sector slow down, and but then again, we have cheaper fuel. Hopefully that will translate into more stable prices for goods and services. So therefore, I think there will be a very neutral sector, but the sector that we will be looking at more in detail is the oil and gas sector. 2015 katanya diramal sebagai tahun yang mencabar memandangkan margin keuntungan sektor perbankan menjadi lebih kecil meskipun kadar deposit meningkat.
Ini akan menyebabkan lebih banyak institusi perbankan mengambil langkah untuk mencairkan aset. Bank Muamalat menyasarkan peningkatan jumlah deposit tahun depan meningkat 15% menjadi 20 bilion ringgit disumbang langkah mempelbagaikan asas pendeposit. Datuk Reza ditemui media selepas menyampaikan sumbangan berjumlah RM35,336 berupa barangan persekolahan kepada kira-kira 200 anak-anak yatim melalui program Kembali ke Sekolah. 18,253 peminjam Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) tampil membuat bayaran balik pinjaman dalam tempoh sebulan. Jumlah itu direkodkan setakat 30 November selepas PTPTN awal bulan lalu memutuskan untuk menyenaraikan 173,985 peminjam tegar dalam sistem maklumat rujukan kredit pusat (SIKRIS) mulai Januari 2015. Pengerusinya, Datuk Syamsul Anwar Nasarah memaklumkan PTPTN menerima respon positif dengan kutipan harian pinjaman yang meningkat dari 1.2 juta ringgit kepada lebih 3 juta ringgit sehari. Namun, jumlah lebih 18,000 itu masih rendah berbanding lebih 173,985 yang diburu. Beliau menyeru peminjam terlibat segera tampil kerana hanya ada tempoh kurang dari sebulan sebelum tindakan SIKRIS dilaksanakan. Pasti ada di kalangan mereka yang memang tak ada kerja, tak ada kemampuan, bebanan keuangan tinggi. Yang penting datang berjumpa PTPTN, kita boleh berbincang untuk mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini. Beliau menolak tanggapan beberapa pihak yang melihat penyenaraian SIKRIS sebagai tidak bermoral. Tegasnya, pelbagai peluang telah diberi kepada peminjam untuk berunding namun tidak diendahkan dan menyebabkan PTPTN berdepan masalah kewangan. Ini sebenarnya perkongsian tanggungjawab. PTPTN menyediakan pembiayaan, maka pulangkan balik wang itu kepada kita kerana kita nak bagi kepada pelajar-pelajar baru. Kerana jumlah yang terkumpul ni cukup besar. 1.23 bilion yang sebenarnya boleh dinikmati tak kurang kepada 150,000 orang pelajar baru. Penyenaraian di dalam SIKRIS akan dibuat secara berperingkat membabitkan kumpulan pertama peminjam tegar yang tidak pernah membuat bayaran balik melebihi 3 tahun. Gangguan bekalan air di Cendering Kuala Terengganu sejak semalam pulih sepenuhnya tengah hari tadi. Kerja pembaikan 24 jam dilakukan Syarikat Air Terengganu 1 nyata melegakan lebih 20,000 pengguna sekitar kawasan berkenaan. Menurut Pengurus Korporat 1 Zulkifli Abdul Kadir, gangguan itu berpunca daripada paip 30 inci dari loji air Kepong ke tangki air Panji pecah menyebabkan tangki utama Bukit Panji kering. Antara kawasan terjejas Kubang Ikan, Bukit Depu, Gong Tok Nasik, Kampung Laut, Atas Tol, Pengadang Baru, Kedai Buloh dan sebahagian di Pasir Panjang, Panji Alam dan Kuala Ibai. Mutu air kita ambil terus daripada loji, di loji air Kepong. Bermakna kualitinya adalah terjamin. Walaupun berlaku gangguan bekalan, tapi kecakapan pengurusan, jadi bekalan air yang terganggu itu tidak mengambil masa yang lama. Penduduk yang masih lagi mengalami masalah gangguan air boleh menghubungi nombor talian 1300 88 2111. Tumpuan, seterusnya kita ke laporan lintas langsung negeri-negeri. Rakan-rakan penyampai sudah bersedia di Terengganu, Sabah dan Sarawak. Untuk laporan pertama, kita berlintas langsung ke Kuala Terengganu bersama Muhammad Rashidi Muhammad Isa di studio RTM di Bukit Pak Apil. Dengan itu, silakan Rashidi. Bidang pendidikan kekal menjadi tumpuan bajet Terengganu 2015. Penekanan bermula dari bayi yang bakal lahir melalui sumbangan RM100 dalam bentuk skim simpanan pendidikan tinggi nasional SSPNI hingga kepada penajaan RM1.5 juta untuk pelajar Terengganu yang melanjutkan pelajaran ke luar negara. Ia juga sebagai menterjemahkan agenda transformasi Terengganu Baru (TTB). Penolong Rektor Universiti Teknologi Mara UiTM Kampus Kuala Terengganu, Dr. Cik Zuina Ismail merumuskan bajet Terengganu 2015 dirancang berdasarkan syura dan ikrang
Ia meletakkan penguasaan bidang ilmu dan pendidikan pada tahap yang seimbang antara keperluan akademi dan agama Islam. Sebab itu kita nampak bagaimana YB Datuk Razif kan, yang mempunyai latar belakang pendidikan telah membawa hati dan jiwa nyenang luhur lalu diterjemahkan kepada rakyat jelata untuk bersama-sama dengan beliau dalam menjadikan Terengganu ini nak menjadikan rakyat yang progresif. Komitmen dan kesungguhan kerajaan negeri menaikkan martabat pendidikan ditunjukkan menerusi peruntukan yang besar dan ganjaran insentif yang dikira luar biasa. Ia umpama menyediakan lampu yang cukup terang pada waktu malam. Cumanya bagaimana kita sebagai rakyat jelata dan kaki tangan pekerja-pekerja, tenaga kerja yang membarisi yang untuk menterjemahkan kehendak pucuk pimpinan kita kepada realiti supaya menjadi nyata. Antara yang tidak diduga para pelajar dan ibu bapa ialah mengenai langkah kerajaan negeri menampung caj pengurusan 1% ke atas pinjaman oleh pelajar mulai tahun hadapan. Keputusan yang dikira satu sejarah buat rakyat Terengganu akan meringankan beban bayaran balik pinjaman pelajar kepada Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Ya, itu bagi saya satu perkara yang tidak diduga lah. Satu lonjakan daripada kerajaan negeri dari segi bajet dan sudah tentu ini memberi dorongan yang lebih kepada pelajar-pelajar kita. Kebiasaannya, pelajar cemerlang UPSR di negeri ini akan menerima hadiah berupa wang tunai antara RM100 hingga RM200 sama ada dari wakil rakyat, pemimpin atau individu tertentu. Namun dalam bajet kali ini, kerajaan negeri mahu ganjaran itu berkekalan hingga mereka masuk ke universiti dalam tempoh 5 tahun lagi. Menerusi konsep tabungannya, pemberian hadiah RM500 diumumkan dalam bentuk skim simpanan SSPNI. Apa yang Menteri Besar umumkan baru ni pun kita rasa sangat terharulah sebab sebelum ni anak saya dah dapat 5A tapi macam berterima duit dalam RM100 itu sajalah. Jadi bila Menteri Besar umumkan yang ni, alhamdulillah lah sekurang-kurangnya boleh membantu untuk pembelajaran anak saya akan datang lah. Sekurang-kurangnya dapat menampung perbelanjaan untuk masuk ke sekolah lah nantilah. Duit dengan duit tu memang saya guna untuk dia sepenuhnya lah duit tu. Hadiah lain ialah kepada bakal ibu, kerajaan negeri memberikan hadiah RM100 bagi bayi yang dilahirkan di negeri ini mulai Januari depan. Ia akan disalur menerusi skim simpanan pendidikan nasional SSPNI sekiranya salah satu daripada ibu atau bapa bayi rakyat Terengganu. Secara tak langsung dia macam buat kita rasa gembira lah. Dihargai, ada orang prihatin pada kita, dapat orang baru, lepas tu dapat lagi sumbangan. Jadi bersyukurlah. Pengayuh beca roda 3 dan pemandu bot tradisional antara golongan yang berpendapatan rendah yang mendapat nikmat daripada bajet Terengganu 2015 ini. Sepanjang 40 tahun lepas, ini merupakan kali pertama kerajaan negeri memberikan perhatian kepada mereka. Bermakna oleh Menteri Besar kita tu dia setuju maknanya dia bagi duit kepada pengayuh-pengayuh beca ni. Jadi kita orang suka hatilah. Aduh itu banyak orang terima kasih lah. Sekian orang beca ni kau banyak suka lah belaka. Cikgu Razif pun bagus juga dia buat macam tu. Dia tengok keadaan bot penambang ni pun, perjalanan penumpang pun kekurangan. Tapi bagus juga. Kita boleh terima. Sekian fokus khas mengenai bajet Terengganu 2015. Dibuka lebih setahun yang lalu, klinik rawatan kesakitan atau PEN Klinik di Hospital Queen Elizabeth II, Kota Kinabalu yang pertama seumpamanya di Sabah memberi harapan baharu kepada para pesakit yang selama ini berdepan kesakitan kronik. Setakat ini lebih 200 pesakit berdaftar di klinik berkenaan.
Klinik rawatan kesakitan Hospital Queen Elizabeth II mula dibuka pada 6 Mac 2013 menggunakan kaedah rawatan berupa ubat moden, fisioterapi dan akupunktur, psikologi serta suntikan melibatkan 13 perkhidmatan prosedur untuk membantu menghilangkan punca kesakitan yang dikategorikan sebagai masalah kerosakan tisu dan tanpa kerosakan tisu. Ketika ditemui RTM di klinik tersebut, pakar perunding bius dan rawatan kesihatan Dr. Awisul Islah Ghazali memberitahu jumlah pesakit yang mendapatkan perkhidmatan dan rawatan di klinik tersebut terus bertambah, iaitu 304 orang pada tahun lalu kepada 852 orang tahun ini. Bila kita tanya kepada pesakit-pesakit, mereka kata sebelum ni ada yang menderita sakit 15 tahun, ada yang menderita sakit 10 tahun, 8 tahun, sampai tidak tahu lagi ke mana hendak pergi. Dan Alhamdulillah bila mereka dapatkan rawatan di Pen Klinik ini, mereka mendapat idea. Yang pertama, apa masalah mereka. Yang kedua, macam mana hendak mengawal kesakitan yang mereka hadapi ini. Dan bagaimana hendak menghadapinya dengan sikap yang lebih positif lah. Sebab sebelum ini mereka tidak ada kaedah yang sesuai. Dr. Awisul Islah juga memberitahu satu lagi klinik rawatan kesakitan akan dibuka di Sandakan tahun depan bagi menampung keperluan pesakit, khususnya di kawasan Pantai Timur. Bagi menyebarluas objektif klinik ini, buat pertama kalinya diadakan Hari Bersama Pelanggan Klinik Rawatan Kesakitan. Program ini antara lain bertujuan menghargai pesakit dan keluarga mereka serta memberi peluang pesakit berkongsikan pengalaman mereka. Sementara itu, para pesakit yang mendapatkan rawatan di klinik tersebut mengakui selain rawatan perubatan, berfikiran positif dan tenang merupakan antara kekuatan utama mereka untuk meneruskan hidup. Pesakit kesakitan kronik merupakan mereka yang menderita kesakitan untuk tempoh lebih 3 bulan pada mana-mana bahagian anggota badan. Kira-kira 45% daripada pesakit yang mendapatkan rawatan di klinik ini mengalami sakit belakang, manakala selebihnya sakit tengkuk, bahu, dalam perut, lutut dan sakit pelbagai tempat. Salah seorang pesakit, Elima Miala, 43 tahun, yang sakit ketumbuhan di usus sejak tahun 2006 dan telah melalui banyak sesi pembedahan, merupakan antara pesakit mendapatkan rawatan di klinik ini. Semenjak saya ambil rawatan di Pen Klinik ni, saya boleh, walaupun sakit saya sebenarnya belum sembuh sepenuhnya kan, tapi saya boleh tenang, kuat, saya bersemangat mau ambil rawatan kerana saya sayangkan keluarga saya. Saya berpikiran positif. Saya amat berpuas hati rawatan di Pen Klinik dan di ward doktor-doktor pakar bius dan staf nurse di Family Surgical. Saya sangat selesa, saya sangat senang hati dirawat di sana. Sementara itu, Adri Jamaluddin, 41 tahun yang sakit tulang belakang sejak tahun 2008, kini dapat mengawal kesakitan selepas rawatan di klinik tersebut. Sehingga sekarang saya masih terima rawatan di Pen Klinik lagi dan beransur-ansur lah. Alhamdulillah saya rasa sekarang ni orang bilang dia punya tahap kesakitan tu kalau daripada yang maximum limit tadi skala 10 mungkin dia reduce up to measurement sampai 3 begitu yang kita boleh kontrol lah. Pen Klinik saya rasa banyak perkara yang kita tidak dapat di tempat lain rawatannya tu dan diberikan di sini. Klinik ini menerima pesakit 3 kali seminggu, iaitu setiap hari Selasa, Rabu dan Khamis. Sekian sumbangan bahan berita dari Sabah. Seterusnya kita beralih kepada rakan penyampai dari Sarawak. Silakan. Kes denggi di negeri ini kian membimbangkan dengan peningkatan sebanyak 694 kes sehingga Oktober tahun ini. Berdasarkan statistik Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, sebanyak 1,807 kes direkodkan sehingga Oktober ini berbanding 1,113 kes bagi tempoh yang sama tahun lepas. Menurut Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak, Dato' Dr. Zulkifli Jantan, 5 kematian dilaporkan tahun ini berbanding 0 kematian tahun lepas. Sibu merekodkan kes denggi tertinggi di Sarawak dengan 796 kes, diikuti oleh Miri 176 kes dan Kuching 127 kes.
Peningkatan populasi ataupun kepadatan penduduk di bandar-bandar utama di negeri ini, terutamanya di Sibu, merupakan antara penyumbang kepada peningkatan kes denggi selain daripada faktor kebersihan. Kalau kita lihat di Sibu pula, khasnya dia berlaku di satu kawasan yang akan menakung air apabila air pasang. Dia ada kaitan dengan pasang surut sungai dan kawasan ini rendah sedikit dan selalu dilimpah air apabila air pasanglah. Ke arah itu, Jabatan Kesihatan giat memberi kesedaran tentang tanda-tanda awal penyakit kepada masyarakat selain menggalakkan mereka datang ke hospital maupun klinik dengan kadar segera untuk mendapatkan diagnosa tentang denggi. Langkah ini penting bagi membolehkan pihak kesihatan memantau keadaan pesakit sekaligus mengelakkan penyakit daripada menjadi lebih kritikal. Ditemui di pejabatnya di Petrajaya, Kuching, Datuk Dr. Zulkifli berkata pihaknya telah melaksanakan beberapa strategi dalam mengurangkan faktor kepada penyakit denggi itu sendiri, iaitu nyamuk Aedes yang dikenali sebagai Aedes albopictus atau nama saintifiknya Stegiomyia albopicta. Apabila ada kes, kita akan pergi membuat pemeriksaan di tempat kes. Kita akan buat aktiviti yang kita sebut sebagai search and destroy. Kita juga ada aktiviti membunuh nyamuk melalui fogging dan spraying. Justru beliau berharap orang ramai peka akan kepentingan penjagaan kebersihan khususnya di musim hujan bagi mengelak daripada demam denggi. Kes denggi yang kian membimbangkan di negara ini secara amnya telah mendorong seorang pelajar Fakulti Perubatan dan Kesihatan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Dr. Desi Baharaja bersama kumpulan pengkajinya untuk mengkaji tentang aplikasi yang mampu mengesan kes denggi yang dipanggil Dengue Index. Penemuan itu telah merangkul gelaran juara dalam pertandingan Big App Challenge yang berlangsung di Cyberjaya Kuala Lumpur pada bulan lepas. Menurut Dr. Desi, projek terbabit merupakan aplikasi yang mampu mengesan maupun meramal kebarangkalian berlakunya kes denggi di sesuatu kawasan di negara ini. So justru itu peserta-peserta dari UNIMAS, MMU, Teradata MOH telah berganding bahu untuk membentuk satu model baru yang dikenali sebagai Dengue Index, di mana kita mampu meramal kebarangkalian untuk berlakunya sesuatu wabak denggi di Malaysia, dan kesahihan sampai sekarang, kesahihan model ini adalah sebanyak 87%. Projek berkenaan dilaksanakan berdasarkan maklumat yang terkumpul sepanjang 5 tahun lepas sehingga Ogos lepas. Kami telah menggunakan data-data environment meteorologi sebenarnya. Contohnya humidity, rainfall, wind speed, bukan saja wind speed, wind direction pun, ke mana, sebelah mana angin sedang terbang and all that. Walaupun hanya 87% data adalah tepat, namun penemuan itu merupakan sesuatu model yang cukup baik untuk dibangunkan. Bercakap kepada media di UNIMAS Kota Semarahan, Dr. Desi berharap inovasi Dengue Index ini boleh dibangunkan di agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan kerana dipercayai mampu mengurangkan demam denggi di Malaysia selain mengurangkan kes kematian akibat denggi. Komuniti sendiri mampu mengakses data-data ini untuk mengenal pasti sama ada di kawasan mereka adalah berlakunya, sama ada kawasan yang mereka tinggal ni adalah kawasan hotspot ataupun ada kemungkinan kebarangkalian akan berlakunya wabak denggi ataupun tidak. Dr. Desi dijangka akan membentangkan hasil kajian itu kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan Menteri-Menteri Kabinet bulan depan. Tahniah kepada Dr. Desi dan pasukan penyelidiknya. Sudah pasti penemuan itu merupakan satu berita yang menggembirakan dan kita berharap ia akan dibangunkan secara meluas bagi mengurangkan kes denggi di negara kita. Dengan itu, sekian dari kami di Bumi Kenyalang. Baik, seterusnya ke laporan ramalan cuaca semasa di seluruh tanah air. Terus ke Jabatan Meteorologi bersama Muhammad Arif Adnan. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini dimulakan dengan analisis angin bagi rantau Asia Tenggara. Secara amnya angin bergerak dari arah timur laut dengan kelajuan boleh mencapai 60 km sejam di kawasan perairan. Sehubungan dengan itu,
Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori kedua di kawasan perairan yang ditandakan dengan warna jingga dan kategori pertama di kawasan perairan yang ditandakan dengan warna kuning. Keadaan ini berbahaya kepada semua aktiviti berkapalan dan juga aktiviti pantai. Untuk melihat keadaan cuaca semasa, kita beralih ke paparan imej radar dan dapat diperhatikan hujan sedang berlaku di bahagian sandakan dan pedalaman bagi negeri Sabah dan juga di bahagian Miri serta di bahagian Sarike untuk negeri Sarawak. Pada sebelah malam nanti, hujan dijangkakan boleh berlaku di bahagian tengah semenanjung Malaysia, begitu juga di negeri Kelantan dan juga Terengganu. Keadaan cuaca yang sama juga dijangkakan di hampir semua bahagian di negeri Sabah, begitu juga di bahagian tengah negeri Sarawak. Pada keesokan paginya, keadaan cuaca hujan diramalkan boleh berlaku di kawasan pantai negeri Perak, Selangor, Sembilan, Melaka, di selatan Johor, begitu juga di sebelah timur negeri Sabah dan juga di sebelah barat negeri Sarawak. Sekian dahulu daripada Met Malaysia, kita kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Baik, terima kasih dengan perkembangan cuaca itu tadi. Saudara, kita ke berita seterusnya. Yayasan Terengganu menganugerahkan hadiah kepada 86 pelajar lulusan Sijil Pelajaran Malaysia SPM yang cemerlang dari segi akademik, kepimpinan dan kurikulum. 4 pelajar menerima anugerah pingat emas, 3 menerima anugerah khas, manakala 79 pelajar menerima anugerah sarjana. Menurut pengarah Yayasan Terengganu Muhammad Sulong, hadiah yang diberikan itu merupakan galakan kepada pelajar-pelajar untuk terus berjaya. Yayasan itu memperuntukkan kira-kira RM700,000 untuk anugerah tersebut. Penerima anugerah pingat emas masing-masing menerima hadiah bernilai RM10,000, wang tunai RM5,000, hadiah khas pula menerima RM2,000 dan hadiah sarjana RM5,000. Sebanyak 877 kes di Sabah membabitkan kanak-kanak dan remaja dicatat dari Januari hingga September tahun ini. Daripada jumlah itu, 693 kes merupakan kes jenayah termasuk buli. Dan 133 lagi kes membabitkan Seksyen 17/1 Akta Kanak-Kanak 2001 termasuk 44 kes pengabaian, 54 kes penderaan seksual dan 35 penderaan fizikal. Ketika merasmikan sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia 2014 peringkat negeri Sabah di Kota Kinabalu, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Sabah, Datuk Jainab Ahmad Aid berkata, semua pihak terutama ibu bapa perlu mematuhi undang-undang yang digubal bagi melindungi kanak-kanak. Ini termasuk undang-undang yang melindungi keselamatan kanak-kanak di Taman Asuhan Taska. Beliau juga mencadangkan agar pengusaha Taska memberi penekanan serius tentang ilmu dan kemahiran pertolongan cemas dan keselamatan bayi dan kanak-kanak kepada tenaga pengajar mereka. Terdahulu ketika merasmikan Seminar Kebangsaan Integriti Keluarga 2014 di Universiti Malaysia Sabah UMS, Datuk Jainab menegaskan pembentukan sebuah negara berintegriti bermula daripada peranan ibu bapa. Mereka juga bertanggungjawab untuk memberi perhatian kepada penerapan nilai murni melalui pelbagai pendekatan dan tingkah laku. Sementara itu, ketika berucap sempena Malam Perdana Jambori Pengangkat Wanita Pertama Sabah 2014, Pembantu Menteri Belia dan Sukan Sabah, Datuk Masyung Banah, mahu golongan wanita lebih berani untuk membuat sesuatu keputusan dasar terutama dalam bidang sosial. Datuk Masyung yang juga Wakil Rakyat Kuamud berkata, wanita kini bukan lagi sekadar penyokong keputusan yang diambil golongan lelaki. Sebaliknya, berperanan dalam pelbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi dan politik. Ini termasuk keanggotaan mereka dalam persatuan pengakap yang tidak hanya terhad kepada peranan membantu, malah turut menyumbang dalam pembangunan jiwa, mental dan fizikal pengakap. Dalam majlis ini, Datuk Masyung menerima pingat Ketua Pengakap Sabah yang disampaikan Pesuruhjaya Pengakap Sabah yang juga Timbalan Pesuruhjaya Pengakap Malaysia, Datuk Dr. Awang Zaini Haji Suntim. Jambori yang bermula sejak 8 Disember lalu berakhir Sabtu ini. Laporan Bank Dunia pada 2010 mengkategorikan daerah PITAS di Sabah
kawasan termiskin di Malaysia. Bagi memastikan penduduk di PITAS dapat menikmati kehidupan lebih sempurna, sebuah badan bukan kerajaan NGO Institut On Jaafar dengan seramai 30 sukarelawan menganjurkan program Road to PITAS Embracing Youth, tumpuan program kepada murid-murid miskin di Sekolah Kebangsaan Pinapak. Daerah PITAS adalah program sulung anjuran Institut On Jaafar selepas pelancarannya pada 7 September lalu. Program Road to PITAS Embracing Youth dianjurkan dengan kerjasama pelajar tahun akhir Jabatan Perhubungan Awam Fakulti Pengajian Komunikasi Media UiTM Shah Alam. So to them, this was something that they would really be most interested in because they could see through from planning it, contacting people, getting it underway and now working with the children of this school. Program ini bersifat serampang dua mata, iaitu menghulurkan bantuan kepada 200 murid dari kalangan keluarga daif dan memberi pengalaman baru kepada para sukarelawan terbabit. Kalau di luar daripada Semenanjung, sekurang-kurangnya kita dapat kenal tempat yang kita tak pernah kenal sebelum ni. Tapi kalau macam kawasan, contohnya semacam PITAS, benda yang never cross our mind pun tentang tempat ni. Really challenge our mental and our physical and how do we cope with the problem around here. Selain menerima bantuan seperti beg sekolah, buku-buku serta komputer, sumbangan Yayasan YTL, pelajar-pelajar ini turut menerima sumbangan bagi memperbaiki sekolah ini. Memberi inspirasi kepada ibu bapa di seluruh kampung yang berdekatan di Pinapak ini amnya. Dan program seumpama ini pada saya harus diteruskan demi membantu anak-anak kita yang berada di luar bandar. Ini sesuatu yang unik dan jarang berlaku di mana NGO daripada Semenanjung datang ke Sabah untuk sedikit sebanyak dapat orang bilang melihat sendiri keadaan kita di luar bandar, khususnya di daerah-daerah yang terpencil di negeri Sabah. Jadi saya rasa ini sesuatu yang unik dan saya percaya ramai lagi NGO yang ada di Semenanjung ini yang boleh memberikan program CSR mereka kepada kawasan-kawasan luar bandar. There is a desire because education is not just in the urban schools, they are in the rural schools, where actually they are more needed. Antara aktiviti yang dijalankan ialah acara sukaneka dan motivasi ke Menara Gading. Ia bagi menyuntik semangat para pelajar SK Pinapak ini untuk maju dalam pelajaran. Sekaligus mendorong mereka untuk menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi bagi mengubah corak kehidupan di masa depan. Perbezaan budaya, cara hidup serta bahasa merupakan halangan utama komunikasi. Ketidakfahaman di antara satu dengan yang lain juga boleh menimbulkan perbalahan serta konfrontasi yang merugikan banyak pihak. Ya, betul Kamal. Dan bagi memahami jurang perbezaan itu, program pertukaran 100 sukarelawan untuk 100 tahun AFS Malaysia, Indonesia dan India dianjurkan. Manakala Perlis merupakan salah satu tuan rumah di Malaysia. Program selama 2 minggu itu memberikan pandangan yang berbeza kepada peserta yang terlibat. Selain menjalani aktiviti sehari bersama keluarga angkat, peserta juga didedahkan kepada kehidupan bermasyarakat dan bertemu dengan pemimpin setempat. Menurut peserta Indonesia, Abbas Saudik yang juga pencarah multimedia dari Kalimantan Barat, perkembangan sistem pendidikan di Malaysia harus dijadikan contoh sebuah negara membangun. Malaysia yang pendidikannya saya lihat sudah begitu maju, tentu bisa memberikan sumbangan yang terbaik dalam membangun pendidikan di kawasan Asia. Bagi Perbias Ahmad, guru dari Kashmir, India, pertama kali sampai di Perlis mengubah pandangan terhadap Malaysia. Beliau amat kagum dengan keramahan rakyat negara ini. I have seen so many things. I have observed so many things. This is the beauty of the people. This is the beauty of this Perlis. Especially people are very nice, friendly people, taking lot of care. I was not feeling that I am out of my house. The best thing that I was able to learn in this program is that to be flexible, and I was able to learn a lot of culture and tradition. Program seumpama ini bukan sahaja memberi pengalaman kepada peserta, malah ianya memberikan kesan kepada hubungan diplomatik sesebuah negara.
Di Melaka, peserta seminar inovasi dalam transformasi sektor awam Anjuran Persatuan Alumni EDP COTI Malaysia diraih dalam satu majlis makan malam bertemakan perkahwinan Melayu. Ia memberi satu pengalaman baru kepada peserta dari Korea Selatan. So tujuannya alumni ni selain untuk mengeratkan hubungan antara pegawai awam Malaysia dan juga pegawai awam Korea, kita juga nak menunjuk dalam pada majlis makan malam ni kita nak tunjukkan juga budaya masyarakat Malaysia lah. Acara menepung tawar pengantin dan makan beradab turut dipersembahkan. Seminar berlangsung selama 3 hari sejak Rabu lepas dengan pelbagai aktiviti sampingan seperti kempen derma darah, forum dan pembentangan kertas kerja. Masih ramai kontraktor Bumiputera di Sabah tidak berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB. Kajian CIDB juga mendapati terdapat tidak kurang 50,000 unit rumah akan menjalani proses pengubahsuaian tahun depan. Melihat perkara itu sebagai satu peluang yang besar kepada kontraktor Bumiputera, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Dr. Ronald Kendi menggesa kontraktor Bumiputera yang melaksanakan kerja-kerja pengubahsuaian bangunan berebut peluang tersebut. Katanya walaupun kerajaan sentiasa membantu kontraktor Bumiputera, namun mereka seharusnya tidak terlalu bergantung kepada kerajaan untuk mendapatkan projek. Datuk Ronald yang juga ahli Parlimen Beluran berucap menutup kursus pengubahsuaian bangunan di Sandakan. Kursus tersebut antara usaha kerajaan mempertingkat daya saing kontraktor menerusi interaksi berhubung pengubahsuaian bangunan dan kerja-kerja berkaitan. Lebih 80 kontraktor kelas F mengikuti kursus 2 hari itu. Hobi memelihara haiwan sebagai teman setia boleh membawa kesan positif kepada pemiliknya, sama ada dari segi fizikal maupun spiritual. Ya, perkara itu diakui beberapa pemilik burung tiong emas dan pengusaha kedai burung kesayangan di Negeri Sembilan. Di Jempol, pemilik burung tiong emas Ahmad Mazlan Ismail mengakui kehidupannya lebih ceria apabila burung yang diberi nama Pijo boleh meniru beberapa perkataan yang sering digunakannya. Hebat Ajo. Pijo hebat. Kalau bagi saya burung tiong emas ni maknanya penghibur lah pada saya. Sebab saya sebagai orang yang guru, lepas tu balik waktu petang, lepas tu tengah balik rumah pukul 10 pun balik. 10.30 malam daripada masjid. Lepas tu penghibur dia lah. Berbeza pula cerita S. Singgara Velu, 33 tahun yang tinggal di Seremban. Sejak remaja, beliau sanggup berhabis duit dan pada tahun 2004, dengan modal RM24,000, beliau membuka sebuah kedai yang menjual dan mempamer pelbagai spesies burung. Kini beliau memiliki lebih 1,000 burung pelbagai spesies dari dalam dan luar negara, termasuk dari Asia Tenggara, Brazil, Macau, Afrika Selatan, Amerika Selatan, Papua New Guinea dan Kepulauan Solomon. Justru tidak hairanlah kedainya menjadi tumpuan peminat burung dari dalam dan luar negara. Macam aku ingat ni burung banyak live saya tak boleh tengok yang burung ada. Macam kakatua parrot macam di Macau kan. Banyak jenis tak boleh tengok. Tapi sudah sekarang dekat 70% saya sudah tengok lah. Aku tu macam happy lah. Selain mendapatkan kelulusan Akta Pemilikan Burung daripada Jabatan Perkhidmatan Negeri, S. Singgara Velu turut mendapatkan khidmat nasihat Doktor Pakar dari Universiti Putra Malaysia UPM bagi menjaga kesihatan burung-burung kesayangannya. 9 lelaki yang dipercayai terlibat dalam kekecohan ketika perlawanan separuh akhir pertama Piala AFF Suzuki antara Malaysia dengan Vietnam di Stadium Shah Alam Ahad lalu ditahan reman selama 5 hari bermula hari ini. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Farah Azura Muhammad Saad. Kesemua lelaki berkenaan berumur antara 20 hingga 30 tahun. Mereka ditahan untuk siasatan mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana merusuh. Baik, tindakan nekat jurulhati Harimau Malaya Dollah Saleh melakukan rombakan drastik dengan membawa 5 muka baharu dalam keselbasan utama termasuk Muhammad Badri Razi, Indra Putra Mahyudin dan Muhammad Farizal Marlias nyata membuahkan hasil. Tewas 1-2 di Shah Alam, Malaysia bangkit di Hanoi untuk menundukkan tuan rumah Vietnam dengan agregat 5-4 untuk berdepan Thailand di pentas akhir Piala AFF Suzuki. Anak buah Dollah Saleh jelas mempamer aksi berbeza ketika berkunjung ke Hanoi.
Harimau Melaya mendapat peluang awal menjaringkan gol apabila Kiu Ngok Hai dipersalahkan kerana mengasari Indra Putra Mahyudin. Syafiq Rahim yang terpaksa mengambil sepakan 2 kali selepas pengadil dari Jepun, Masaki Toma tidak berpuas hati dengan pemain Malaysia yang bergerak terlebih awal tidak menghampakan untuk mendahului 1-0. Hasil serangan berterusan, Malaysia menggandakan kedudukan minit ke-16 hasil jaringan Nosyarul Idlan Talaha. 5 minit kemudian tuan rumah dihadiahkan penalti kerana Amri Yahya menjatuhkan Lee Chong Wing. Sepakan disempurnakan dengan baik oleh Chong Wing untuk merapatkan defisit 1-2. Ketika cuba menghalang benteng daripada terus ditembusi, Ding Tian Tang menghadiahkan satu lagi gol kepada Malaysia apabila menjaringkan gol ke gawang sendiri ketika cuba menyelamatkan cubaan Indra Putra. Kapten Syukur Adan terus menambah derita Vietnam apabila menjaringkan gol keempat sejurus sebelum rehat. Babak kedua, Malaysia hanya bertahan. Vietnam yang memburu gol tambahan berjaya menghasilkan gol kedua minit ke-79 menerusi Lee Chong Wing. 11 minit terakhir, Vietnam gagal mengubah kedudukan sekaligus memberikan kemenangan mutlak 4-2 kepada Malaysia. Perlawanan akhir pertama akan berlangsung di Bangkok pada 17 Disember, manakala perlawanan timbal balik di Shah Alam 20 Disember nanti. Fokus utama Nasional 5 sekali lagi. Harga minyak dunia jatuh di bawah paras $60 setong. Polis kenal pasti lebih 10 individu terlibat kes senjata api tiruan di Sabah. 18,253 peminjam PTPTN tampil bayar balik pinjaman dalam tempoh sebulan. Nasional 5 berakhir di sini. Terima kasih atas kesetiaan anda. Jadi teruskan bersama Sim Siuyi untuk kemas kini berita dalam Best 5-10 selepas ini. Iaitu Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Terima kasih Kamal dan juga Nolela. Besok kembali bersama saya Sim Siuyi dalam Best 5-10 edisi 6 petang. 18,253 peminjam Pembadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN tampil membuat bayaran balik pinjaman dalam tempoh sebulan. Jumlah itu direkodkan setakat 30 November selepas PTPTN awal bulan lalu memutuskan untuk menyenaraikan 173,985 peminjam tegar dalam sistem maklumat rujukan kredit pusat SIKRIS mulai Januari 2015. Pengerusinya Datuk Samsul Anwar Nasara memaklumkan PTPTN menerima respon positif dengan kutipan harian pinjaman yang meningkat dari 1.2 juta ringgit kepada lebih 3 juta ringgit sehari. Namun jumlah itu masih rendah berbanding dengan lebih 173,985 yang sedang diburu. Polis mengenal pasti lebih 10 individu dipercayai pemilik atau pembeli senjata api tiruan susulan satu kes tangkapan dan rampasan senjata api tiruan dekat Kota Kinabalu. Kesemua mereka diberi tempoh seminggu memulai hari ini untuk tampil menyerahkan senjata api tiruan tersebut. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Ketua Polis Daerah ACP M. Chandra berkata, selepas 18 Disember ini, mereka yang gagal menyerahkan senjata api tiruan tersebut akan berdepan tindakan undang-undang. Setakat ini, 2 lelaki telah menyerahkan senjata api tiruan jenis pistol di Balai Polis Karamunsing pada 2 dan 4 Disember lalu. Harga minyak mentah di pasaran merkantil New York jatuh di bawah paras $60 Amerika setong. Ia merupakan paras terendah sejak mulai 2009 bulan Julai dan penurunan kira-kira 44% sejak Jun lalu. Prestasi semalaman di New York menyaksikan harga minyak bertahan sepanjang hari namun menjunam lebih $1 pada masa 2 jam terakhir pasaran. Laporan stok simpanan Amerika Syarikat semalam menunjukkan peningkatan dalam kadar simpanan minyak mentah serta produk ditapis menjorang kepada tekanan jualan kepada pasaran global.
Pengamal media diminta mengelak menyebarkan berita berbau perkauman serta menyentuh sensitiviti agama. Ini penting bagi memelihara perpaduan dan kemakmuran di negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Joseph Kuro berkata, menerusi ruang kebebasan yang diizinkan, media perlu mengambil sikap proaktif dan memegang prinsip beretika dalam menyebarkan maklumat yang menyentuh isu-isu perpaduan rakyat. Penulisan berita, rencana dan artikel yang komprehensif serta menyentuh isu-isu perpaduan secara tidak langsung mampu memberi satu nilai tambah kepada pengukuhan pemahaman serta kesedaran rakyat mengenai kepentingan memelihara kestabilan dan keamanan yang dikecapi. Senat Perancis meluluskan resolusi mendesak kerajaan mengiktiraf sebuah negara Palestin dengan harapan ia akan mendorong kepada rundingan untuk mencapai keamanan berkekalan di Asia Barat. Dalam sesi undian, 153 anggota Senat menyokong resolusi tidak terikat itu, manakala 146 lagi menentang. Minggu lalu, Dewan Rendah Parlimen turut meluluskan resolusi sama namun dengan margin sokongan yang lebih besar. Meskipun menyokong penyelesaian dua negara, namun kerajaan Perancis berpendirian adalah terlalu awal untuk mengiktiraf sebuah negara Palestin. Ribut Pasifik membadai kawasan utara dan tengah California, Amerika Syarikat. Hujan lebat dan angin kencang mengakibatkan berpuluh ribu kediaman terputus bekalan elektrik. Pengurusan lapangan terbang San Francisco membatalkan kira-kira 240 penerbangan berlepas dan ketibaan. Pada masa yang sama, perkhidmatan kereta api bawah tanah yang beroperasi di pusat kewangan dihentikan pada waktu puncak kerana gangguan elektrik dan banjir. Turut tergendala perkhidmatan bas di kebanyakan kawasan.